Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rafi bin Jeffrey dengan matriks nombor saya berakhir dengan 1039. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pembangunan pelancongan buat satu komuniti, iaitu Community Based Tourism di kampung yang telah saya pilih, iaitu Kampung Barang Serai, Seberang Jaya, Pulau Pinang. Okey, sebelum kita masuk secara lebih lanjut lagi, seperti mana yang dapat anda lihat, Community Based Tourism itu dibahagi kepada 4 bahagian. Secara ringkasnya saya terangkan dekat sini. Community based tourism ni dia adalah aktiviti yang dijalankan di satu kampung yang di mana komuniti dia sendiri akan involve dalam aktiviti tersebut, dan faedah yang diterima oleh komuniti akan dapat memang balik kepada komuniti. Seterusnya adalah latar belakang kampung. Kampung Barang Serai ini dia terletak berhampiran dengan muara Sungai Seberang, dan sungai ini adalah unik kerana ianya berhubung terus dengan Laut Selat Melaka. Ianya juga turut menjadi rumah kepada banyak spesies haiwan bakau. Dan untuk pengetahuan semua, pada zaman dahulu orang-orang yang tinggal di kampung ini juga turut menjadi nelayan, dan aktiviti nelayan ini masih dilakukan sehingga hari ini. Walaupun jumlahnya dah semakin kecil tapi masih ada. Dan penduduk yang tinggal di sini terdiri daripada kaum Melayu, India dan Cina. Matlamat komuniti dan motivasi bagi pembangunan CBT ialah mereka hendak menjaga kebersihan proses kampung mereka, kemudian pemeriksaan dan pelibatan wanita dan komuniti belia untuk pemeliharaan dan pemeliharaan sumber semula jadi, untuk berjana pendapatan dan pelaksanaan pengenalan cara hidup yang lebih lestari dan efisien. Untuk tahap kefahaman tentang CBT, penduduk di sini mereka faham dan mereka terima dengan senang hati cadangan ini, kerana bagi mereka mereka boleh mempromosikan produk dan sumber yang mereka punyai untuk menjana ekonomi mereka. Untuk analisa SWOT yang terbahagi kepada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk kekuatan, kampung ini mempunyai sumber semula jadi dan menjadi rumah kepada haiwan-haiwan paya bakau. Kemudian untuk kelemahan, pada pendapat saya, adalah kebersihan yang lemah di beberapa kawasan, dan untuk akses kampung tersebut hanya kenderaan kecil dan sederhana saja yang boleh masuk. Peluang, di sekitar kampung ini mempunyai pelbagai linkage yang sesuai, dan ianya rumah kepada haiwan-haiwan paya bakau. Dan pada pendapat saya, ancaman, pemaju mungkin mengambil sebahagian kursi tanah kampung ini untuk dibangunkan lagi. Okey, ini peta kampung. Seperti mana yang dapat anda lihat pada peta yang sebelah kiri ini, dahulunya kampung ini banyak rumah, tapi sekarang akibat daripada pembangunan yang telah dijalankan oleh pemaju, kampung ini hanya tinggal 30 buah rumah sahaja lagi. Untuk pada peta yang saya lukis pada belah kanan ini pula, seperti mana yang dapat anda lihat, kampung ini terletak betul-betul di sebelah dengan highway Lebuh Raya Utara Selatan, dan di sekitarnya terdapat pelbagai kemudahan awam yang sesuai, contohnya pasar raya, hospital dan sebagainya. Untuk peta luar kampung, which is jalinan produk pelancongan, tourism linkage, kampung ini berada betul-betul di Bandar Seberang Jaya. Oleh yang demikian, ianya amat mudah untuk diakses ke Seberang Perai Utara dan juga ke Seberang Perai Selatan. Dan kedudukan kampung ini juga berada betul-betul di tengah, membuatkan ianya mudah juga untuk ke sebelah bahagian Pulau Pinang, dan even sekali ke Kedah. Seterusnya, untuk senarai aktiviti pelancongan yang berpotensi dapat dijalankan di sini, secara amnya seperti yang dapat anda lihat di sinilah yang telah saya listkan. Okey, cadangan latihan bagi meningkatkan kesedaran yang saya cadangkan adalah 3 badan ini: Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Majlis Pembandaran Seberang Perai dan Persatuan Pecinta Alam. Ketiga-tiga badan ini saya cadangkan ada sebagai pengenalan kepada CBT kepada penduduk, pengurusan dan perancangan sumber semula jadi, program pemeliharaan dan budaya tradisi,
serta bengkel pengenalan kepada penduduk tentang konsep hos dan gas waktu mereka hendak menjalankan CBT pada masa akan datang. Seterusnya, untuk cadangan latihan bagi tingkatkan pengetahuan dan kemahiran, saya cadangkan Majlis Pemandu-Pemandu Pelancong Malaysia, yang di mana mereka akan mengajar mengenai cara untuk menjadi tour guide kepada para belia dan siapa-siapa yang berminat untuk join nanti, dan mana-mana organisasi yang bersesuaian, yang termasuk mana-mana syarikat swasta dan NGO yang sesuai, yang dapat memberi tunjuk ajar dalam memperbaiki dan menambah kemahiran setiap ada penduduk, menggilat skill khidmat pelanggan dan hospitality mereka, mencekapkan literasi komputer dan e-marketing penduduk, dan lagi sekali untuk menimbulkan ilmu pengurusan dan profesionalism sewaktu nak handle turis. Ini adalah profil wakil kampung. Seperti mana yang kita tahu, Encik Amirul merupakan seorang anak jati yang memang berasal daripada kampung tersebut. Oleh yang demikian, saya amat yakin dan beliau lah seorang yang sesuai untuk dijadikan wakil kampung di situ. Alright. Okey, untuk cadangan-cadangan organisasi CBT yang saya cadangkan, mulanya kena ada wakil kampung, diikuti dengan jawatan kuasa tertinggi dan diikuti dengan jawatan kuasa makanan, transportasi, keselamatan, kebersihan, kemudahan serta aktiviti. Dengan adanya cadangan-cadangan organisasi CBT ini, ia dapat menjadikan kampung ini lebih organize dan terurus. Cadangan senarai perkongsian dan faedahnya, saya cadangkan ICOMI, Eco-Tourism and Conservation Society of Malaysia, yang di mana mereka amat arif dalam memelihara habitat dan tumbuhan-tumbuhan hidupan liar. Oleh yang demikian, ia amat bersesuaian dengan keadaan kampung ini, yang di mana dia juga turut mempunyai faktor flora dan fauna yang perlu dipelihara. Kemudian Universiti Teknologi MARA UiTM Matang Pau yang berdekatan di sini, dengan adanya hubungan di antara institusi pelajaran dengan kampung ini, dia boleh melakukan banyak program di sini sehingga mewujudkan keadaan dan win-win situation yang lebih baik bagi kedua pihak. Kemudian Majlis Bandaraya Seberang Perai, dengan adanya pengiktirafan daripada mereka, senang untuk kampung ini mendapatkan suntikan dana. Seterusnya, kampung ini boleh memperkenalkan kampung ini dan pelbagai kursus untuk memasarkan produk-produk kampung. Dan akhir sekali adalah surat Indah Holiday Sdn Bhd, yang di mana dengan adanya hubungan perkongsian di antara travel agency dengan kampung, ia boleh membantu penduduk kampung untuk memudahkan kampung mereka kepada orang luar. Di samping syarikat dapat mewujudkan hubungan pelancongan baru sehingga ini dapat menguntungkan banyak sektor yang terlibat sebanyak hubungan tourism linkage tadi, dan dapat menjana lebih banyak faedah pekerjaan lah. Ini adalah cadangan package yang telah saya cadangkan, yang di mana package ini berdurasi 4 hari 3 malam yang dinamakan Ronda-Ronda Seberang Perai dan berharga lebih kurang RM200 seorang. Ini adalah jadual tentatif package tersebut lah. Pada yang belah kiri itu adalah hari pertama dan diikuti dengan hari kedua, hari ketiga dan hari keempat. Untuk cadangan interpretasi pelawat pula, kampung dan sungai itu boleh dijadikan cadangan interpretasi yang amat menarik. Ini adalah cadangan kualiti perkhidmatan. Kualiti perkhidmatan yang dapat saya keluarkan adalah kemudahan, ketara, budi bahasa, jaminan, masa, tanggungjawab dan kepercayaan. Okey, cadangan pasaran sasaran. Pasaran sasaran target market untuk kampung ini adalah orang di sekitar kampung ini dan penduduk di Seberang Jaya. Kemudian para pelawat dan pelancong yang tinggal di luar Seberang Perai. Dan perkampungan ini sesuai untuk orang-orang yang menyukai pemandangan alam yang indah dan untuk mengelakkan kehidupan bandar yang sibuk. Untuk cadangan promosi, kampung ini boleh menggunakan laman sesawang, website ataupun media sosial
serta membuat promosi iklan atau banner dan menyertai iklan atau pertubuhan pelancongan yang sesuai untuk lebih menggalakkan orang mengenali kampung-kampung mereka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.